perbincangan yang dahulu, Alqabus Sadatil Akabir. Kemudian insya-Allah sedikit ruang untuk kita sambung mengenai menyingkap rahsia isyarat hadis akhir zaman. Majalah ada kita sediakan di tengah ni tuan-tuan, di depan saya ni. Tanya hal yang tak bawa duit, ambil dulu, tahun depan bayar. Tahun depan bulan 1 bayar. Kalau jumpa saya lah, ya, ambil dulu tuan-tuan. Kita manfaatkan perbincangan berdasarkan kitab yang disediakan itu, majalah Tasawuf Islami. Mudah-mudahan insya-Allah memberi kebaikan dan keberkatan, manfaat kita bersama. Al-Fadil Tuan Nazir Masjid Syekh Ahmad Muhammad Said Al-Linggi, barisan jawatan kuasa yang saya muliakan, tuan-tuan imam, barisan pemimpin masyarakat, para asatidah muslimin serta muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, memang nampaknya lah cuti tuan-tuan, ya. Semua orang Senayan PIBD ni, ya, ramai yang bercuti. Kita maklum hujung-hujung tahun ni tuan-tuan, dan mungkin ada program-program keluarga dan sebagainya. Namun ruang yang ada pada malam ni sekitar 40 minit, insya-Allah kita akan cuba manfaatkan untuk berbicara tentang sedikit lanjutan perbahasan pada sesi yang pertama dulu, yang disebutkan tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus alaihi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Tuan-tuan, Allah sebut ada inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Bahawasanya wali-wali Allah Ta'ala itu tiada mereka takut dan mereka tiada bersedih. Maka digariskan Quran secara jelas, secara tegas mengatakan siapa wali. Wali itu iaitu mereka yang beriman, alladzina amanu wa kanu yattaqun, dan bertakwa. Tuan-tuan, ya, maka atas dasar itulah, kalau tuan-tuan masih ingat, ya, pada sesi yang lepas telah kita bahaskan karya artikel Kiai Dr. Aiman Al-Akiti. Ada di sana tingkatan-tingkatan wali, Al-Abdal, Al-Nujaba, Al-Autad, Al-Akhyar, dan yang tertinggi ini kita sebut Al-Qutub ataupun Al-Ghawth. Kalau nama Syekh Ahmad kita tuan-tuan, Syekh Ahmad Muhammad Said Linggi ini, kita nak masuk kategori mana? Kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Yang pasti kita yakin beliau merupakan sebahagian insan pilihan Allah Ta'ala, merupakan wali-wali Allah Ta'ala yang telah berjasa besar untuk menyebarkan dakwah Islam di bumi Negeri Sembilan kita ni tuan-tuan. Saya nak terus kepada halaman 48 sedikit, ya, walaupun pada halaman 46 itu teks asal dia. Teks asal ada banyak senarai nama-nama wali dan gelaran-gelaran mereka, alqab. Tapi cukuplah tuan-tuan saya ringkaskan pada halaman 48 gelaran khusus wali kutub, ya, al-aqtab tuan-tuan. Maka dia kata di situ sebahagian pengkaji ilmu tasawuf meletakkan beberapa gelaran yang bersesuaian tuan-tuan dengan ketokohan, dengan sumbangan para awliya illahi salihin. Antaranya Al-Imam Abul Qasim Junaid bin Muhammad Al-Baghdadi. Imam Junaid ni tuan-tuan, ya, salah seorang yang digelar Sayyid ataupun Ustazul Taifah, kerana sanad kita walaupun berlainan tariqat akan lalu kepada nama Imam Junaid Baghdadi. Orang ni dia tarikat Ba'lawi, yang kawannya Naqsyabandi, yang kita Negeri Sembilan mungkin Ahmadiyah tuan-tuan. Yang kawan tu mungkin tuan-tuan pelbagai latar belakang tarikat, tapi sanad kita nanti akan jumpa bertemu pada Imam tuan-tuan Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu. Okey, ya, gelaran dia Sayyidut Taifah. Tuan-tuan, demikian pula Al-Imam Muhyiddin Ibnu Arabi yang digelar sebagai Syekhul Akbar, syekh paling besar lah, syekh yang mulia di zaman itu, wali yang paling terkenal, yang tersohor tuan-tuan.
Walaupun kita faham kalau tuan-tuan membaca sejarah, Imam Ibnu Arabi ni tuan, dia bukan Ibnul Arabi, dari dua tokoh yang berbeza. Itu Ibnu Arabi, Arabi dia tu tak ada alif lam. Yang satu lagi yang kurang kontroversi, Ibnul Arabi, itu mazhab Maliki. Tuan-tuan kalau Ibnul Arabi ni, saya mengaji dengan Syekh Nuruddin dulu, kitab dia Al-Awasim Minal Qawasim, iaitu jangan celupa, jangan cari pasal bergaduh dengan wali. Siapa wali? Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Siapa wali? Sayyidina Ali bin Abi Talib. Semua nasab keluarga Nabi SAW itu merupakan sadah, pemimpin-pemimpin agama, pemimpin-pemimpin ahli syurga. Mereka yang membina, yang membentuk tuan-tuan tarikat-tarikat yang ada pada hari ini tuan-tuan. Jangan gaduh dengan Sayyidina Muawiyah. Walaupun Muawiyah ni tuan tak bersama dari sudut politik dia ada beberapa idea politik yang bercanggah dengan apa yang diperlukan oleh umat ketika itu. Yang kita baca, Sayyidina Hasan telah dibai'ah lebih kurang di tempat itu sahaja di Kufah tuan-tuan 40,000 orang yang bai'ah pada Sayyidina Hasan. Tapi tetap tuan-tuan Sayyidina Hasan tidak ingin melanjutkan tempoh kerajaannya. Dia bubarkan parlimen, dia sorah terus dekat pada Sayyidina Muawiyah. Maka jangan tuan-tuan yang hanya membaca 1-2 YouTube, hanya membaca 1-2 buku silibus SPM, terus mengkafirkan Muawiyah seperti mana orang Syiah mengkafirkan Muawiyah. Jangan tuan-tuan kerana anti dengan 1-2 Habib yang tuan-tuan tak roma dengan qasidah, maka tuan-tuan pun jadi orang Khawarij yang membenci Ahlul Bait. Sebab mereka ni semua tuan-tuan merupakan Ahlillah. Maka buku yang ditulis oleh Imam Ibnul Arabi itu, ini saya mengaji dengan Syekh Nuruddin dulu di Mesir tuan-tuan, dia kata jangan kita ambil, jangan campur, jangan ambil buat komen liar yang kita tak tahu apa realiti yang berlaku di zaman itu. Peperangan di kalangan sahabat berlaku, salah faham berlaku di kalangan tabi'in tuan-tuan, dari sudut politik yang kita akan kupas sebentar lagi tuan-tuan, fiqh tahawulan. Tetapi itu saya nak kaitkan tadi Ibnu Arabi dengan Ibnul Arabi. Taib. Dan nombor 3, kita kenal, ini satu tokoh yang cukup glamour, terkenal di bumi Nusantara kita, Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dengan hikam beliau, yang asalnya kita tahu dia ni taklah goma dengan tasawuf ni. Dia bukan orang sufi, dia orang fiqh. Kita baca sejarah Imam Ghazali pun tuan-tuan, dia bukan orang yang minat dengan tasawuf, dia suka fiqh. Tapi kedua-dua tokoh 3 dan 4 itu, Imam Ibnu Athaillah dan Imam Abu Hamid Al-Ghazali, kedua-duanya akhirnya terjun dalam dunia kesufian, dan mereka menjadi tokoh yang cukup melengkapkan tuan-tuan dalam tradisi tarikat, dalam tradisi ilmu. Memang dua nama ini cukup penting dalam kita mengaji ilmu tasawuf dan tarikat. Ya, Imam Ibnu Athaillah digelar faqih as-sufiyah, manakala Imam Al-Ghazali digelar sebagai hujjatul Islam wa tasawuf. Okey tuan-tuan Okey, kemudian nama nombor 5 tu jarang kita baca nama dia tu. Imam Sayyidi Abdul Salam Ibnu Mashish. Maqam dia tuan-tuan dekat Maghribi, dia orang Maghribi. Maqam di Maghribi di puncak gunung. Tuan-tuan, saya pun belum sampai lagi lah. Ya, insya-Allah ada joki sampai tuan-tuan. Ya. Imam Abdul Salam Ibnu Mashish tuan-tuan, dia digelar sebagai Ustazul Masyariqi wal Magharib, Syekh Timur dan Barat. Cuma menariknya tuan-tuan, Imam Abdul Salam Ibnu Mashish tuan-tuan, dia seorang kutub, wali kutub yang melahirkan kutub. Faham? Wali yang melahirkan wali. Siapa wali yang dilahirkan oleh Imam Abdul Salam? Nombor 6, 7, 8. Boleh tuan-tuan? Nombor 6, Imam Abul Hasan Asyadili, pengasas tarikat Asyadiliyah. Nombor 7 tuan-tuan, Imam Abdul Qadir Al-Jilani, tuan-tuan, tarikat Al-Qadiriyah ataupun Al-Jilaniyah. Yang ke-8 Sidi Ahmad Al-Badawi, yang juga terkenal dengan tarikat Ahmadiyah, tuan-tuan, Badawi. Tuan-tuan, untuk perhatian kita bersama, okey, Imam Abdul Salam ini tuan-tuan orang Maghribi. Imam Abul Hasan Syadili ni tuan-tuan, dia Tunisia. Jarang kita sebut Tunisia ni kan. Ya. Imam Abdul Qadir Jilani kita kata dia Baghdad. Imam Ahmad Badawi pun tuan-tuan Maghribi. 6, 7, 8 merupakan murid Syekh nombor 5. Boleh? Okey, tuan-tuan Kutub yang melahirkan 3 kutub.
wali yang melahirkan 3 wali. Taib. Kemudian ada pun nombor 9, saya ringkaskan, Al-Imam Umar bin Farid Ibnul Farid, yang digelar tuan-tuan sebagai Syekhul Asyiqin, Sultanul Asyiqin, kerana keasyikan beliau untuk memuji, bermadih, berqasidah, memuji Allah dan memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Sultanul Asyiqin, Umar bin Farid. Tuan-tuan ini juga tokoh yang besar, sebab cara kita nak dokek dengan Nabi ni tuan-tuan, macam-macam ruang lah, macam-macam cara. Setelah kita kenal Nabi, mencontohi Nabi, mengikut sunnah Nabi, mencintai Nabi, ada orang memilih untuk banyak memuji Nabi dalam jalan selawat. Ini yang dipilih oleh Imam Umar bin Al-Farid. Termasuk tuan-tuan lebih mungkin biasa dengar Imam Al-Busiri, lebih glamour tuan-tuan. Termasuk di kalangan sahabat ada penyair-penyair Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Nombor 10, Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, ini duduk di Kahirah tuan-tuan. Ya, Imam Abu Abdullah Al-Jazuli yang mengarang Dalailul Khairat. Kalau dulu orang perang, mungkin Dr. Anwar Muttaqin dia fahamlah. Orang perang dulu tuan-tuan, sejarah Melaya ni, tanah Melayu ni, perang kemerdekaan, dia dua je. Kalau dia kidal, tangan kiri dia pegang pedang, tangan kanan dia pegang dua je. Sama ada mushaf Quran ataupun Dalailul Khairat. Dalailul Khairat ini, Dalailul Khairat yang disusun oleh Imam Al-Jazuli ini merupakan silibus hizib wirid yang diamalkan oleh orang dulu-dulu. Dulu sebab tu dulu orang semua jadi kiai. Kiai dulu semua berani, semua boleh berdepan dengan komunis, penjajah. Kenapa tuan-tuan? Antara mereka itu banyak beramal dengan kitab Imam Al-Jazuli, iaitu Dalailul Khairat tuan-tuan. Dan Syekhuna nombor 12, Al-Imam Saleh Al-Ja'fari, yang dikenal, yang gambar sebelah tu tuan-tuan, lagu tu gambar Syekh Saleh lah tu, duduk atas kerusi tu gambar Syekh Saleh lah tuan-tuan. Guru kepada Syekh Saleh ni kalau ikut zaman dia, zaman Syekh Ahmad. Syekh Saleh Ja'fari ni zaman dia zaman Syekh Ahmad. Cuma murid Syekh Saleh itulah Syekh Murtada dengan Syekh Faiz di Mesir tuan-tuan. Saya tak sempat jumpa. Saya bai'ah dengan Sayyidi Abdul Ghani, anak kepada Sayyidi Saleh Al-Ja'fari. Kenapa dipanggil sahib darsil Jumu'ah? Kerana tuan-tuan, beliau merupakan tenaga pengajar dalam selama lebih kurang 50 tahun. Dia jadi imam besar Masjid Al-Azhar, dan selepas setiap Jumaat tuan-tuan, Mosi Jumaat dia cuti. Dia malam Jumaat tak baca Yasin Mosi ni, banyak tompek. Kecuali masjid-masjid yang ada tarikat, dia baca zikir lah, baca hadrah, baca qasidah. Tapi kalau masjid yang tak ada tarikat ni, bukan center pusat markas tarikat, dia mungkin ada kuliah, dan kuliah pun jarang. Kalau tuan-tuan pergi Mosi cari kuliah maghrib, kuliah takmir, tak ada takmir tu. Dia yang ada kuliah asar, kuliah duha, tu yang banyak. Maghrib itu tuan-tuan tak ada semua masjid, kecuali masjid-masjid yang memang ada pengajian khusus tuan-tuan. Tu beza dia ya. Maka tuan-tuan, Syekh Saleh ni dalam pengajian dia ya, memang pelbagai lapisan masyarakat yang hadir ya. Memang kewalian Syekh Saleh Ja'fari ni dikenal oleh semua student dia. Saya sempat jumpa dengan Syekh Dr. Mahmud Sa'id Mamduh, masih hidup lagi, murid Syekh Saleh Ja'fari yang sangat kasih. Kalau nak cium tangan Syekh tu tak dapat, Syekh akan labuhkan jubahnya. Jadi orang yang salam tangan Syekh tu tak akan cium jubah Syekh, bukan tangan dia. Timbalan Montawi zaman Mosi, zaman 70-an dulu pun berobot-obot nak salam dengan Syekh Saleh Ja'fari ni tuan. Bahkan dikatakan pernah sekali dalam kuliah Jumaat itu ada orang bertanya soalan hukum. Tanya soalan hukum tuan-tuan, maka dua soalan ataupun dua penanya. Orang pertama tanya, maka Syekh kata tunggu sekejap. Yang kedua nak tanya apa? Yang kedua pun bertanya. Tuan-tuan, dua soalan, tetapi Syekh dapat menjelaskan soalan yang kedua tadi itu, iaitu bagaimana hakikat Nabi Khidir. Tuan-tuan panjanglah cerita Nabi Khidir ni, tahun depan lah kita kena cerita tuan-tuan. Biar orang balik Sendayan dulu baru kita cerita lah. Tapi ringkasan dia tuan-tuan, Syekh Saleh kata yang soalan penyoal pertama tadi itulah Nabi Khidir, dan orang tu dah tak ada dalam kuliah, dah balik.
Dalam kuliah Jumaat itu Nabi Khidir alaihi salam turut hadir dalam pengajian Syekhuna Sayyidi Salih Al-Ja'fari radhiyallahu anhu. Memang kewalian beliau ni untuk zaman moden ni memang dikenali, termasuk 12, 13, 14 ini sezaman. Ya, Syekh Zaki Ibrahim, Syekh Abdul Halim Mahmud, tuan-tuan, tiga ni memang ulama Azhar yang sezaman, yang hidup lebih kurang sama waktu mereka. Dan ketika perang Israel, tuan-tuan ingat perang Israel sehingga student Malaysia di Mesir dapat sebidang tanah kerajaan Mesir bagi dia Abbasiyah itu. Sekarang dah buat asrama rumah Malaysia dekat situ. Pejabat kedutaan pun, pejabat pelajaran kedutaan Kahirah pun di situ, tuan-tuan. Kerana sebahagian student kita, Syekh Murtada antaranya, turut join membantu tentera-tentera ketika berdepan dengan Israel. Cerita dia, tuan-tuan, mimpi Syekh Abdul Halim Mahmud, mimpi Syekh Salih Ja'fari, dua orang ni bermimpi cara nak tewaskan Israel ketika itu hanya dengan satu cara je. Mimpi Nabi SAW ketika itu iaitu dengan mengambil air sungai Nil itu dipancutkan ke tebing tembok Israel, baru dia boleh pecah. Kalau guna senjata apa pun, tembok tu tak mungkin dipecahkan. Ini mimpi dua orang syekh ni, tuan, Syekh Abdul Halim Mahmud dengan Syekh Salih Al-Ja'fari radhiyallahu anhum ajma'in. Tuan-tuan, itu sedikit yang sempat kita bahaskan, kerana saya lebih fokus untuk tuan-tuan melihat kepada halaman 4, satu artikel yang disediakan oleh sahabat kami, Tuan Guru Al-Ustaz Nur Khairun Nizam. Tuan-tuan, atuk dia orang Pilah, tapi sekarang dah buka pondok di Kuala Kangsar. Ustaz Nur Khairun Nizam bin Jalaluddin, tuan-tuan, salah seorang tenaga pengajar di Sahah kuliah duha. Ketika mana, tuan-tuan, di sini kita nak tengok ya, dalam perbahasan tentang akidah. Boleh, tuan-tuan? Kita nak tengok, tuan-tuan, tentang akidah, iaitu akidah yang kita yakini bersama, iaitu tentang kiamat. Tuan-tuan, tentang kiamat ya, yang telah kita faham bersama. Ya, cuma boleh tuan-tuan lihat ya kepada halaman 5, hadis Sayyidina Sahal radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bu'ithtu ana wa sa'atu hakadha wa yushiru bi isba'ihi fayamuddu bihima. Kata Sayyidina Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, aku diutuskan sedangkan hari kiamat dekatnya seperti ini. Apa, tuan, macam mana doket itu? Nabi tunjuk dua jari, jari telunjuk dengan jari tengah. Maknanya, tuan-tuan, memang Nabi bangkit sebagai akhirul anbiya wal mursalin, Nabi yang terakhir, penutup segala Nabi. Dan disitulah, tuan-tuan, tanda kiamat dah doket. Dan tanda kiamat doket pun kita biasa dengar Isra Mi'raj, ada orang tua yang melambai-lambai menggoda Nabi SAW, dan dikatakan kepada Sayyidina Jibril, siapa tu? Itulah dia dunia, itulah umur dunia yang telah uzur, yang telah tua, tuan-tuan, menanti waktu untuk dimusnahkan, untuk berlaku kiamat. Maka dalam tanda-tanda kiamat, tuan-tuan, ya, yang kita faham bersama, ya, ada tanda koci dan ada tanda besar. Asyarat as-sa'ah, tuan-tuan, ada tanda kecil dan ada tanda besar. Dan para ulama telah membuat kajian, dia kata tanda kecil hampir semua dah berlaku. Okey, tuan-tuan, kan? Tanda kecil semua dah berlaku lah, tuan-tuan. Okey, kalau kita tengok ya, tanda-tanda kecil ni banyaklah. Masalah apa, lelaki ataupun perempuan lebih ramai daripada lelaki, orang jahil tu diangkat, orang alim itu direndahkan, orang yang jujur itu tidak diberikan tempat, orang yang khianat itu yang diagung-agungkan. Ini semua benda-benda tanda-tanda kiamat ni, tuan, memang dah cito-cito ni memang dah berlaku semua. Cuma yang menjadi perbincangan kita, tuan-tuan, iaitu tentang asyarat as-sa'ah dari sudut tanda-tanda yang besar. Dan tanda besar tu pun dia mesti mengikut step turutan yang disebutkan oleh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sekalian, saya nak teruskan dulu pada halaman 8. Ya, saya nak teruskan halaman 8, tuan-tuan, hadis Miqdad bin Aswad yang atas tu. Kanan Allah bersumpah, Nabi SAW bersumpah, tuan-tuan, Miqdad bin Aswad bersumpah, dia mendongak Nabi SAW bersabda, inna sa'ida laman junnibal fitan. Orang yang bahagia siapa dia? Yang dijauhi daripada fitnah.
Zaman kita zaman fitan. Maka tanda kiamat tuan dipanggil fitan. Fitnah, bukan satu fitnah, banyak fitnah, banyak provokasi, banyak tuan-tuan perancangan jahat, termasuk corona. Corona ni memang orang suka baca, suka dengar lah. Sebab buku yang ditulis oleh seorang mufakir Islami, saya dapat daripada Habib Ali, hadiah kat saya kitab ni 2 bulan lepas, saya ziarah Darul Murtada. Tuan-tuan, dalam bab corona, ini Habib Yaman, dia seorang pemikir, tuan-tuan, namanya Dr. Abu Bakar bin Adni bin Ali Al-Mashhur. Dia telah menulis tentang corona, tuan-tuan, awal 2000 dulu. Kalau tuan-tuan masih ingat bulan 3 baru ni kita dikejutkan dengan corona, akhirnya kita tukar COVID-19 kan. Tuan-tuan, bulan 3 baru ni orang puji Habib. Dia kata Habib ni memang wali. Habib Abu Bakar nama dia, Al-Mashhur. Habib ni memang wali. Kenapa wali? Corona tak cerita lagi, orang belum makan kelawar lagi dekat Cina tu, pasar Cina tu orang belum sembelih anjing lagi. Habib dah cerita dalam kitab beliau, tuan-tuan, tentang corona. Tapi kalau kita selidik balik, kita tak boleh copek guna ta'assub, tuan-tuan, copek guna percaya. Dia study balik, tuan-tuan, rupanya istilah penyakit ni dah muncul. Kita kata sekitar 2000, awal 2000 dah ada nama penyakit ni. Amerika dah buat kajian, dah ada penyakit, nama tu dah ada. Virus itu dah dikenal, cuma belum meletup lah, belum tersebar lah di Cina dan berjangkit ke satu dunia. Jadi Habib kata aku bukan dapat mimpi Nabi ke, dia tak nak ceritalah kewalian dia, karamah dia. Bukan, dia kata ini memang fakta saintifik, kajian makmal yang membuktikan penyakit tu memang namanya corona. Tuan-tuan, cuma dia perlu lihat balik, tuan-tuan, konspirasi. Ya, kitab ni dia bahaskan, tuan-tuan. Ini saya bawa ni Al-Usus wal Muntalaqat, tentang tanda-tanda kiamat, tuan-tuan, tentang fitan, tentang, tuan-tuan, malahim, itu istilah-istilah tanda-tanda kiamat, tuan-tuan. Orang yang selamat dia dijauhi daripada fitnah-fitnah tadi. Fitnah-fitnah yang begitu banyak. Innas sa'ida diulang, tuan-tuan, 2 kali oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi kata wala man ibtuliya fasabar fawaha. Dan orang yang diuji, kita sekarang diuji, tuan-tuan, maka kita kenalah sabar, kenalah tabah dengan ujian ini, tuan-tuan. Maka insya-Allah, ya, ada sedikit waktu lagi, tuan-tuan, yang boleh saya sebutkan di sini. Istilahnya di situ pada halaman 9 namanya fiqh tahawulat. Ini memang jarang kita kena istilah fiqh ini. Tuan-tuan mungkin baca minat dengan Yusuf Qaradawi, Prof Dr. Yusuf Qaradawi kata fiqh aulawiyat, keutamaan. Mana lebih utama, semayang rumah ke semayang masjid? Dia mulalah tu. Baiklah fatwa sendiri tu. Ada orang, tuan-tuan, sampai sekarang tak datang masjid Jumaat pun semayang kat rumah dia. Punya takut dia kan. Dia buat fatwa sendirilah. Kan dia solat anak beranak dia semayang zuhur. Pandailah buat fatwa. Pandailah buat keputusan macam mana. Walaupun fatwa Jabatan Mufti dah keluarkan, ahli fatwa telah bersidang, memberikan solusi, memberikan pandangan, memberikan keputusan. Dulu 12, lepas tu naik 40, buka, tutup pula balik, buka pula. Tuan-tuan, dah ada keputusan. Tapi tuan-tuan, tahawulat ini satu istilah yang kita tak berapa nak jelas. Maka tuan-tuan, apa itu fiqh tahawulat? Inilah yang berkait tentang fitnah-fitnah akhir zaman. Tuan-tuan, maka hadis yang jelas iaitu hadis Jibril alaihi salam. Hadis Jibril, tuan-tuan, tak silap saya, kalau dalam Matan Arba'in, siapa tulis Matan Arba'in, tuan-tuan? Imam Nawawi kan? Dia tulis susunan dia nombor 2. Tuan-tuan, Imam Nawawi, tuan-tuan, dia dah tulis di susun Matan Arba'in itu hadis Jibril ini, sehingga Habib Abu Bakar, tuan-tuan, dia kata apa? Hadis Jibril ni hadis ummus sunnah. Induk segala sunnah ialah hadis Jibril ini. Faham betul-betul hadis Jibril, kita akan settle, tuan-tuan. Saya ada 2 kitab dekat sini saya bawa. Satu dalam bahasa Arab, satu dah diterjemah oleh Habib Zain bin Sumaid. Ini dah terjemah syarah hadis Jibril alaihi salam. Ini pun Dr. Habib Ali yang hadiahkan saya. Tuan-tuan, dalam hadis Jibril ringkas macam ni, tuan-tuan. Ada 3 kan? Soal jawab kan? Iman, Islam, ihsan. Ini dah clear lah. Tak boleh pisah 3 ni. Dalam subjek kita dekat masjid ni ada fiqh, ada tauhid, mesti ada
tasawuf. Ini tiga ni kita tak boleh pisah. Walaupun kita tak goma mazhab Maliki, tak apalah, itu mazhab Syafi'i. Walaupun tuan-tuan kata mazhab Syafi'i ni susahlah ustaz, tak goma tak goma mazhab itu nombor 3, nombor 4, tapi fiqh tu mesti berlangsung. Satu, tuan-tuan tak goma tarikat, duduk Negeri Sembilan, ya, Sendayan ni dekat KLIA, Sendayan kita ni sepadan dekat Lembah Kelang. Kita tak dapat dipengaruhi oleh masjid kita, Masjid Syekh Ahmad kan, tapi kita tak dapat menyerap, memahami tarikat Syekh Ahmad itu sendiri, tuan-tuan kan. Kita tak dapat, tuan-tuan. Okey, belum terbiasa, belum berkenan nak ambil tarikat, itu tak ada masalah. Yang penting kita kena terima tasawuf. Okey, tuan-tuan tak nak ikut pendekatan sifat 20. Tak boleh lah ustaz, saya sifat 20 ni susah lah saya nak hafal. Wujud qidam baqa, belajar benda ta'alluq ni susah lah, tak boleh faham. Belajar yang basic. Kalau tak boleh menghafal dalil akal, dalil hukum, dalil Quran, hadis, yang apa yang kita boleh faham, mengisbatkan kesempurnaan bagi Allah, menafikan kekurangan bagi Allah, itu kita dah bertauhid dah tu secara umum. Maksud saya tuan-tuan tak nak mengaji tauhid dengan cara yang mungkin susah, itu kaedah cara, tetapi tauhid itu wajib kita beriman dengan cara yang betul yang digariskan oleh Quran dan hadis Nabi SAW. Saya ulang tuan-tuan, 3 benda ni kita jelas. Iman mengaji tauhid, Islam mengaji fiqh, tasawuf tuan-tuan, ihsan kita mengaji tasawuf. Okey, 3 perkara ni selesai. Cuma tuan-tuan, kadang-kadang kita tak dijelaskan penghujung hadis itu Nabi diminta oleh Sayyidina Jibril untuk menceritakan tentang mata sa'ah, kiamat bila. Nabi kata mana dia tahu kiamat? Kiamat tak ada siapa yang tahu. Walaupun barat tuan-tuan berapa kali percubaan, dia kata 2010 1999 dia bantai ya. Barat ni dia buat sikit kajian, dia kata ada planet ni ke bertombung dengan planet ni aku kiamat. Tapi tuan-tuan sebenarnya apa yang mereka sebut itu semua tak betul lah. Yes tuan-tuan ya, semua tak betul. Sebab kita kena ingat tanda-tanda besar belum habis. Tanda paling besar tuan-tuan nanti ialah zaman itu zaman Luka' ibnu Luka'. Apa Luka' ni ustaz? Bukan Luka' macam orang Qadah dia cakap kan, berluka' apa benda kan tuan. Luka' ibnu Luka' ni tuan, zaman di mana orang tak ada lagi sebut nama Allah. Dah tak ada dah. Tak ada lagi dah imam baca sodak-sodak macam maghrib tadi kan. Dah tak ada lagi Bilal hayya 'alas solah. Masjid ni dah jadi muzium. Tuan-tuan, siapa nak sebut nama Allah tembak macam komini. Komini itu kita tahulah, tapi ustaz pula yang tak kasi orang sebut nama Allah tu yang pelik itu. Sebut nama Allah dia kata tak ada pahala. Allah tu sia-sia. Apa macam mana pula kau belajar macam tu ustaz? Doktor, macam mana pula doktor kau sebut nama Allah tu sia-sia? Ini tuan-tuan masing-masing punya pendekatan. Kalau kita tak ikat diri kita dengan masjid tuan-tuan, macam-macam fitnah, malahim, ujian, tahawulat yang akan masuk dalam pemikiran kita. Maka tuan-tuan sekalian, saya nak cerita apa tadi? Tentang soalan Sayyidina Jibril itu tentang tarikh kiamat. Nabi Qabar tak tahu, tapi tanda ada. Asyratus sa'ah ada tuan-tuan. Apa tanda dia? Maka tanda dia tuan-tuan dalam nota tuan-tuan ni pun ada. Ya, tuan-tuan nota tuan-tuan tu ada disebut 2 tanda, 2 rukun tahawulat. Okey. Rukun Islam 5 settle. Rukun iman 6 settle. Rukun ihsan 2. Apa rukun ihsan? Musyahadah, muraqabah. Okey, settle. Rukun tentang yang keempat ini tuan-tuan, tentang tanda-tanda kiamat ini, iaitu disebut tuan-tuan 2. Satu, tuan-tuan, ini Habib Abu Bakar sebut tuan-tuan. Yang pertama tadi, antalidal amatu rabbataha. Tuan-tuan ini diringkaskan dalam majalah ni, diringkaskan, tuan-tuan boleh baca nantilah. Ya, tuan-tuan, apa dia? Iaitu ibu melahirkan tuan. Ibu melahirkan tuan bermaksud tanggang. Bahasa TV kita ikut cerita si tanggang lah. Anak-anak derhaka yang dia akan perintah ibunya. Satu tanda. Tuan-tuan, yang kedua ialah tuan-tuan, rukun yang kedua yang membabitkan fiqh tahawulat ini ialah disebut sebagai antaral hufat al-urat al-alata.
Kamu tengok orang yang berkaki ayam, tuan-tuan, hufah ni tak ada selipar, tak ada alas kaki, tak ada kasut. Dia berjalan ke mana-mana tak ada alas kaki. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca Imam Bishrul Hafi, Bishrul Hafi, tuan-tuan, ni tokoh sufi. Dipanggil Bishrul Hafi kerana dia tak berselipar. Satu hari datang tetamu rumah dia, dia kaya, tuan-tuan. Paling kaya kat Senayan ni dia lah. Rumah paling besar, gaji paling besar, paling banyak. Datang tetamu, jumpa khadam, pembantu rumah kepada Imam Bishrul Hafi. Tanya, ini tetamu ni datang tanya kepada pembantu ni. Tetamu ni kata, bos kau ni sebagai tuan kau, sebagai hamba. Betul lah, tuan dia sebab dia pemilik rumah tu. Hamba tu hamba siapa? Apakah dia hamba kepada tuan dia ataupun dia hamba kepada Allah? Tuan-tuan ni, tak sompek bibi ni, pembantu ni cerita kat Bishrul Hafi ketika tu jutawan, lupa diri, tak jumpa pintu masjid. Tuan-tuan, ketika tu dia leka lalai. Tuan-tuan, tetamu tu dia dah hilang, baliklah keluar. Maka Bishrul Hafi ni dia bengkak, tuan-tuan, dia tak suka dengan sindiran itu. Dia pergi kejar tetamu tu tanpa berselipar, tanpa alas kaki. Akhirnya namanya lekat Bishrul Hafi. Kalau tuan-tuan punya anak cucu nama Hafi tu maknanya tak ada selipar. Tapi sebab Hafi tu baik ni kerana nisbah nama tu kepada nama wali besar. Boleh tuan-tuan? Saya ada student di kuis dulu, dia ada anak, dia cerita anak dia selalu hilang selipar, hilang kasut kat sekolah. Saya tanya, siapa nama anak kau? Hafi. Memang hilang lah selipar. Hafi tu sendiri memang tak ada selipar. Bishrul Hafi nama wali, tuan-tuan. Baik, banyak kisah dia lagi, saya tak sempat nak cerita. Jadi Hafi ni hufah jamak dia. Kamu akan tengok nanti orang yang tak ada selipar, orang yang tak ada pakaian urah, tak berpakaian, alah miskin, peminta sedekah. Ri'a Asyah, dialah yang duduk di mana kampung-kampung, di dusun-dusun, di padang pasir menternak kambing. Dia ini, tuan-tuan, orang yang cirinya tadi, mereka lah yang jadi toke besar, yang membina bangunan pencakar langit. Mereka yang akan kontrol ekonomi. Dalam dua rukun ini, tuan-tuan, menarik apa yang Dr. Abu Bakar tulis ini, tuan. Al-Habib Abu Bakar Al-Masyhur, tuan, ditulis apa? Dalam konteks pertama tadi, ibu melahirkan anak derhaka, tuan-tuan. Ceritanya apa? Iaitu tentang sistem kemasyarakatan kita yang lintang bukang. Tanda fitnah akhir zaman, tanda-tanda kiamat, tuan-tuan. Kita punya sosial kita, tuan-tuan, kemasyarakatan kita ini lintang pukang. Maksudnya tak ada lagi hormat menghormati, tak kena jiran, biarlah orang ni kena covid dan tak kaulah. Ini satu tanda kiamat yang difahami daripada perkataan Nabi SAW tadi. Satu sistem kemasyarakatan. Yang kedua, tuan-tuan, iaitu sistem pentadbiran politik. Okay? Kalau tidak diurus oleh orang yang benar, tuan-tuan, itu memang tanda jelas, itu tanda kiamat yang semakin hampir. Ya, tuan-tuan, sistem yang kedua tadi itu membabitkan pengurusan pentadbiran dan politik, tuan-tuan. Kalau diambil, ya, dipilih, tuan-tuan, orang-orang yang tidak selayak, yang tidak sewajarnya, maka jadilah apa yang terjadi. Idza wussidal amru ila ghairi ahlihi, apabila diberi kuasa kepada bukan ahlinya, fantadhiris sa'ah, maka tunggulah kiamat, ataupun kata ulama, tunggulah saat kehancuran. Tuan-tuan sekalian, menariknya juga yang perlu saya jelaskan sedikit lagi, tuan-tuan, iman, Islam, ihsan, tiga ni, tuan-tuan, benda yang sabit dan dia tak boleh dipisahkan dengan yang keempat. Apa yang keempat tadi? Tentang tahawulat, tentang fitan. Bahasa modernnya, saya kalau betul saya sebut konspirasi. Benda tu tak boleh dipisahkan, tuan-tuan. Mesti ada kajian, mesti ada kesedaran umat, khusus di kalangan pemikir, ulama, mesti dikhususkan, penyelidik, pengkaji-pengkaji di universiti contohnya, mesti kaji, tuan-tuan, tanda-tanda kiamat ini supaya kita jelas, supaya, tuan-tuan, apa yang kita pegang selama ni mengikut acuan ahli sunnah wal jamaah itu dia jadi lengkap, dia jadi sempurna, dia tidak akan diganggu gugat, tuan-tuan. Kalau hanya sebab tu kita tak boleh pisah, 3 campur 1, 3 iman, Islam, ihsan dengan tahawulat ni mesti dilengkapkan.
Sebab tuan-tuan, kalau kita hanya memfokuskan 3 ini sahaja, ini ikut pandangan Syekh Dr. Abu Bakar masyhur tuan-tuan, dia kata kalau kita hanya memfokuskan kepada 3 sahaja tuan, ujian, perpecahan, perbelahan sentiasa dilaga-lagakan, sentiasa diperlakukan oleh musuh-musuh Islam. Kalau nak sebut Yahudi lah tuan-tuan, maka mereka sentiasa Nasrani lah tuan, mereka sentiasa mencari ruang dan peluang bagaimana untuk merosakkan sistem Islam. Ini yang kita boleh ringkaskan, yang boleh saya simpulkan tuan-tuan, yang dikatakan fiqh tahawulat, fiqh perubahan tuan-tuan. Apa yang berlaku, apa yang berubah, apa yang dirancang oleh musuh-musuh Islam tuan-tuan, maka ini semua perlu juga menjadi perhatian kita bersama. Ya, moga-moga tuan-tuan, ya, tanda-tanda yang dah ada ni, ya, menjadi satu peringatan bersama. Ya, kalau kita kata anak derhaka, ya memang ada ramai. Kalau kita kata tuan-tuan orang miskin tegar menjadi orang jutawan luar biasa, dah berlaku. Dan tanda biasa orang sebut tuan-tuan, di mana kalau bangunan di sekeliling Kaabah telah bertukar menjadi Las Vegas, jadi pusat perjudian. Dulu semua haram, Syekh Wahabi dulu tuan-tuan begitu tegas, tapi sekarang dia tak boleh lawan dengan Muhammad bin Salman, raja muda yang telah panjat atas bangunan Kaabah. Dulu tuan-tuan tak boleh maulid, sekarang Muhammad bin Salman kata boleh maulid. Dulu tuan-tuan ada soalan penutup 1 minit dalam kuliah di Masjidil Haram, ada satu syekh menyampaikan kuliah beliau, ada sesi Q&A. Syekh, boleh ke saya orang Maghribi, saya orang Algeria, Aljazair, di kampung saya semua masjid nama syekh, nama ulama, nama wali. Boleh tak nama masjid Bishrul Hafi? Boleh tak nama masjid Abdul Hasan Asyadili? Boleh tak nama masjid Syekh Ahmad bin Bandar Seri Senayan? Maka syekh kata, ni Syekh Wahabi lah, haram, tak boleh, nama-nama manusia tak boleh letak kat masjid. Tuan-tuan faham soalan tu? Maka yang penanya ni pun orang pandai, bukan orang biasa-biasa. Habis yang pintu tu nama Malik Fahad, pintu tu nama Malik Abdul Aziz. Boleh pula nama pintu masjid dan orang boleh pula. Kampung dia tak boleh, Tangkau boleh, Tanjung tak boleh. Ini tuan-tuan beza dia tuan-tuan. Maka sebab itulah mudah-mudahan tuan-tuan sedikit lontaran idea yang cuba saya buka pada malam ni, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. InsyaAllah ada ruang, ada peluang kita akan bersambung pada sesi-sesi yang akan datang tuan-tuan. InsyaAllah saya dah sebut tadi, yang tak buat duit tak apa, nanti bulan depan bila-bila saya datang tuan-tuan bagilah. Terima kasih tuan-tuan atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.